Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, bermeriahnya atas meja saya ni tuan-tuan. Oi, dengan bunganya, dengan laptop. Hai. Ya. Dengan Kazem Koko. Rasa meriah, berbenar rasanya kan. Alhamdulillah. Terima kasih, seperti biasa kita bertemu lagi pada malam-malam PKP ni. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat daripada pengajian kita. Tadi pada maghrib tadi kita bersama Ustaz Azhar Latif dalam sesi kuliah maghrib, dan sekarang bersama dengan saya pula. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih kepada semua, Suriah Makno, Kamarudin Mustafa, Azura, Rohani Abdul Karim, Alhamdulillah, Fadli Maksha, Ima Ruslan, Latifah Tahir, dan ramai lagi lah yang mengikuti program kita pada malam ini. Seperti biasa saya buka kepada tuan-tuan, jika ada persoalan, jika ada pertanyaan, insya-Allah mudah-mudahan kita boleh sama-sama berkongsi maklumat dan sebagainya. Jika ada komen ke apa benda ke, insya-Allah boleh kita bincang-bincangkan bersama pada malam ini. Jadi kita buka kepada tuan-tuan jika ada komen, masalah dan sebagainya. Kita ada soalan, Datuk. Baik, kita ada WhatsApp. Soalan dari bentuk WhatsApp, ya. Okey, saya peminat setia, Datuk. Boleh tak saya minta cara-cara untuk mencari keredaan Allah? Semakin saya mengejar Allah, semakin bertubi-tubi masalah menimpa. Mencari redha Allah ni adakah dari solat ataupun adakah cara-cara yang lain? Lagi saya cuba cari, kadang-kadang masalah pula datang. Ya, memang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu menyangka bahawa kamu akan dibiarkan apabila kamu mengucapkan aku beriman kepada Allah sedangkan kamu belum diuji? Memang itu bentuk yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Bila kita mengaku kita beriman kepada Allah, maka ujian akan sampai. Jadi ujian yang akan sampai ini nak menambahkan darjat kita, nak mengukuhkan keyakinan kita, menghapuskan dosa kita, dan Allah nak tengok kepada kita, ya, siapakah yang paling baik amalannya. Sebab itu kalau kita nak mencari redha Allah, nombor satu ialah tambahkan ibadah, buatkan amalan semata-mata kerana Allah. Yang kedua, jangan pertikai apa jua kehendak Allah, keputusan Allah, hukum Allah, takdir Allah yang menimpa ke atas kita. Yang ketiga, dalam kita mencari redha Allah, biarlah orang tak suka dengan apa yang kita buat, yang pastinya Allah suka. Jadi pastikan apa yang kita buat itu ialah perkara yang Allah redha. Bila Allah redha ni maknanya setuju, redha, suka. Maknanya apa yang kita buat itu ialah mencari kesukaan Allah, mencari keredaan Allah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Daripada Putri Liana, saya ni Ustaz, hati saya sentiasa sakit dengan perangai anak-anak. Nak suruh solat payah. Bila saya minta tolong apa-apa buat tak tahu je apa yang saya boleh buat, Ustaz, dengan anak ni, Ustaz. Baik, jadi sebelum kita marah pada anak kita, cuba kita nilai dulu. Ada tak perbuatan kita yang salah? Ada tak perbuatan kita yang tak betul? Ada tak perbuatan kita yang kita kekalkan, kita amalkan sekarang ni yang bercanggah dengan syarak? Nombor satu, bersihkan dahulu diri kita. Bersihkan dahulu diri kita. Jangan buat maksiat, jangan buat dosa. Kalau kita ada buat salah dengan orang, kita mohon ampun pada orang, mohon maaf pada orang. Kalau kita ada salah dengan mak bapak kita juga, pun kita minta maaf kepada mak bapak kita. Barulah saya boleh baca tulisan tu kan, tidak tak nampak tulisan tu kan. Baik, jadi nombor satu, kita bersihkan diri kita dahulu. Yang kedua, saya minta pada akak tadi, tolong bina kekuatan diri akak, tolong bina keyakinan akak, dan keyakinan dan kekuatan tu insya-Allah boleh datang daripada solat malam. Ya, qumil lail, bangun semayang malam, hidupkan malam walaupun sedikit. Kalau Rasulullah pun bangun semayang malam untuk mencari, mendapatkan kekuatan, keredaan,
dia mendapatkan satu bentuk kekuatan yang hebat dengan sebab solat malam. Tambah kita lagilah perlu solat malam untuk berhadapan dengan anak dan cabaran-cabaran yang datang. Jadi kalau kita jarang sembahyang malam, kita tidak ada aura kita, tidak ada kekuatan kita, kita tidak ada zuk kita nak lahirkan zuk dalaman kita tu. Salah satunya ialah solat malam kita. Yang seterusnya tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat pembentukan anak-anak itu melihat kepada umur dia. Kalau umur budak tu dah belasan tahun, tak boleh lagi nak pengking, nak disuara dengan suara menjerit satu flat boleh dengar. Budak itu dah perlu kepada kawan. Maknanya kita nak mengajak mereka itu, kita kena berkawan dengan mereka. Kalau budak-budak kecil boleh kita main-main bersama dengan mereka. Tapi kalau bentuk budak dah remaja 15, 16 tahun, kita sendiri jadi kawan. Sebab bila jadi kawan, budak-budak lebih suka mengikuti. Jadi bagaimana mak pak nak jadi kawan supaya anak boleh semayang, supaya anak boleh buat, terpulang kepada kebijaksanaan mak pak. Macam mana nak jadi kawan kepada dia? Wallahualam. Daripada Nur Hayati, Ustaz, macam mana nak kira fidyah kalau kita tak ingat berapa hari pula puasa yang kita pernah tinggal? Yang pertama sekali, kena kira lah. Kena bagi ingat jugalah. Okey, besar sangat muka saya, tak nampak pula kasim buku ni kan. Dari mana datang besar gambar ni Ustaz Ahmad? Saya dah zoom dah. Kapan? Zoom gila gambarnya, nampak semua ni. Sidebone saya ni, Wolverine ni pun nampak. Ni nampaklah jauh sikit. Ini tidak misal bercabang ni. Ada orang tanya saya, Ustaz, bila nak buang? Bila nak buang ni Ustaz? Saya tak nak buang selagi tak habis PKP ni kan. Selagi tak habis PKP ke PKPB ke apa ke, biarlah panjang tuan-tuan. Kan? Lantak je lah orang kata apa pun. Muka berselerak ke, muka apa tak apa, janji saya bahagia kan. Baik, jadi apa tadi? Fidyah. Nombor satu, yang pertama, dia kena kira lah. Mana boleh kita tak tahu berapa tinggal berapa lama. Berapa lama kita tinggal puasa? Sejak bila kita tinggal puasa? Takkan tak ingat. Mungkin sejak daripada akil balik. Umur 10 tahun akil balik. Memang tak nak puasa Ustaz. Bila start puasa? Start puasa lepas kahwin. Lepas kahwin tahun bila? Kahwin tahun 2004. Maknanya daripada 2004 ke bawah tu, kira lah berapa fidyah dia. Dengan sebab kita tak puasa, kemudian tak habis pula qada, masuk puasa tahun yang hadapan, masuk puasa tahun hadapan, kena berganda-ganda lah dia puasa dia. Puasa bayaran fidyah dia puasa. Kena bayar. Puasa tak tambah. Puasa kalau kita tinggal 100 hari, 100 harilah qada dia. Yang kena bertambahnya ialah fidyah tu. Jadi pergilah buat kiraan. Kalau tak boleh nak buat kiraan sendiri, jumpalah mana-mana ustaz, jumpalah mana ustazah, minta dia orang kirakan. InsyaAllah ambil kalkulator, ambil sempuan, insyaAllah akan dapat jawapan. Alhamdulillah. Baik, kita ada soalan daripada Jana Anik Nurisa. Apakah tanda-tanda seseorang itu dia kena sihir pemisah suami isteri, mohon pencerahan? Baik, sihir ada tanda. Setiap daripada sesuatu benda ada tanda. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia maha bijaksana. Setiap sesuatu ada tanda. Tanda kiamat pun ada tanda. Kiamat tu besar tak? Besarlah kiamat tu. Ada tanda. Nabi besar, Nabi besar. Tanda-tanda kenabian pun ada. Nabi ada tanda. Kiamat ada simptom kiamat. Tiba-tiba hari ni ada orang cakap COVID tak ada simptom, tak bergejala. Tak kepelik tuan-tuan, saya pelik. Orang mengandung ada tanda, orang hujan ada tanda, orang nak beranak ada tanda, orang datang haid pun ada tanda. Apa benda yang tak ada tanda? Tua ada tanda, mati ada tanda. Kiamat yang begitu hebat pun ada tanda. Tiba-tiba hari ni ada orang cakap COVID itu salah satu tandanya ialah tidak bertanda, tak bergejala. Ini benda pelik tuan-tuan. Sangat-sangat pelik tuan-tuan. Kiamat yang begitu besar pun ada tanda, COVID tak ada tanda. Pelik sangat. Semua penyakit ada tanda tuan-tuan. Allah ni maha baik. Baik, soalan balik kepada sihir. Ada tanda tak orang terkena sihir? Ada. Soalan yang ditanya tadi ialah tentang
Apakah tanda-tanda sihir pemisah? Ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Bagaimana nak menceraikan di antara dua suami isteri? Ada tak perbuatan itu? Ada. Adanya sihir memisahkan antara suami dan isteri. Ada. Wajib percaya adanya bentuk sihir itu. Jangan tuan-tuan tak percaya pula. Tak percaya adanya sihir, dosa. Sihir itu wajib kita percaya dia ada. Yang tak boleh ialah diamalkan, yang tak boleh ialah beramal. Bawah lagi insya-Allah. Tak boleh beramal dengan sihir. Tak boleh kita ini mengamalkan sihir, tak boleh. Tapi percaya adanya orang yang mengamalkan sihir. Percaya adanya sihir itu ada. Kena percaya. Salah satu bentuk sihir ialah memisahkan antara suami isteri. Pertama, apa tanda dia? Benci. Tengok suami jadi benci, tengok isteri jadi benci. Tak suka tengok. Yang kedua, tidak ada keinginan nafsu. Tak ada keinginan nak bersama tu, tak ada. Yang ketiga, asyik nak perang dingin. Okey, asyik nak perang dingin. Nak bergaduh je jumpa. Yang keempat, bila tak jumpa lagi suka. Bila tak jumpa, tak balik rumah lagi suka. Okey. Yang seterusnya, bila pegang isteri atau pegang suami ni rasa macam tak seronok. Ada orang yang bila pegang suami dia macam takut. Dia nampak suami dia macam orang lain. Dia nampak isteri dia macam orang lain. Banyak lagi tanda-tanda dia. Bila datang maghrib mengantuk. Mengantuk sungguh-sungguh. Ini tanda orang yang terkena sihir. Dan bila sampai waktu nak tidur, tak boleh pula nak tidurnya. Jadi kalau ada tanda-tanda begitu tuan-tuan, saya syorkan untuk tuan-tuan berjumpa dengan pakar perubatan tradisional, pengamal perubatan tradisional untuk berubat, menghilangkan gangguan jin yang menggunakan sihir pemisah tadi, insya-Allah. Daripada Fatin Atikah, Ustaz, saya ada selamatkan kucing yang digigit anjing. Saya pegang dan angkat kucing tu, perlu ke saya samak tangan saya? Kalau kita yakin bahawa adanya air liur dia, adanya darah anjing, bila berlakunya pergelutan, darah mesti keluar dan sebagainya, kena sabar. Ya. Bagaimana pula dengan tanda orang yang taubatnya telah diterima Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, alhamdulillah, innallaha ghafurur rahim. Allah Taala ni Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi orang yang diterima taubatnya, dia tak sukalah dan dia tak akan membuka aib dia sendiri. Orang yang taubat, aib dia tak akan buka sendiri. Kita tak ceritalah taubat tu diterima ataupun tidak, tu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang yang betul-betul bertaubat, yang dikatakan tubu ilallahi taubatan nasuha, yang diterima oleh Allah ialah taubat nasuha, dia tak akan buka aib dia. Maksudnya dia tak akan buka kenangan lama dia, kenangan silam dia, kenangan waktu dia belum bertaubat dulu. Dia tak akan buka. Yang kedua, dia tak akan berbangga dengan apa yang dia telah buat. Yang ketiga, dia tak akan join balik apa yang telah dia tinggalkan. Dia tak join balik, dia tinggal terus. Habis dia tinggal terus, dia tak mau langsung lah. Dia taubat, dia takut pada Allah. Yang keempat, dia pergi menuntut ilmu. Dia jadi orang yang penuntut ilmu. Dia belajar dia. Dan yang kelima, kita lihat ada kesungguhan untuk dia beribadat. Ada kesungguhan dia untuk jadi orang yang betul-betul bertaubat. Yang bukannya sekejap dia pakai purdah, sekejap dia buka purdah, sekejap dia pakai jubah, sekejap pakai seluar panjang. Itu belum lagi bertaubat sebenarnya. Wallahu a'lam. Saya gabungkan soalan daripada Fadli Mak Syah dan AJ Astavista ni, Datuk. Berdosakah kita rasa nak bunuh diri, terlintas untuk membunuh diri? Lagi-lagi masalah yang sering berlaku sejak pandemik ni. Lepas tu, satu lagi, kadang-kadang masalah tu dia merosakkan khusyuk di dalam solat, teringat-ingat dalam solat. Jadi macam mana? Berkenaan dengan? Masalah yang pertama, dia rasa nak bunuh diri sejak pandemik ni. Yang satu lagi, bila masalah ni banyak, sampaikan benda tu terbau-bau dalam solat sampai mengganggu khusyuk. Ya, itu syaitan, tuan-tuan. Amin syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang akan membisikkan benda-benda. Bisikan-bisikan syaitan ni bukan satu jenis, bukan satu hala, bukan dua hala. Macam saya berceramah, dia pun syaitan bisik juga.
duk perasan diri tu bagus, orang lain tak bagus, itu setan tu. Orang lain tak belajar, saya je belajar. Orang lain tak tinggi ilmu, saya tinggi ilmu. Itu bisikan syaitan. Syaitan sedang menipu daya. Kemudian ada orang yang datang lintasan dalam hati. Dalam hati dia tu lintasan. Dia nak mengatakan bahawa Allah tak ada. Dia nak mengatakan bahawa Islam tak bagus. Nabi Muhammad tak wujud, tak betul. Macam-macam. Macam sekarang dah ada dah. Ya, golongan yang murtad. Golongan murtad. Malaysia tuan-tuan. Yang mengajak orang untuk murtad. Tubuhkan Facebook lah apa semua. Mengajak orang untuk murtad. Jadi kita pun tak tahu lagi. Ya. Kenapa tak diambil tindakan ni? Dah sendiri dah ada dah Facebook. Mengajak orang murtad. Menghina Nabi. Menghina Islam. Menghina Al-Quran. Tak diambil tindakan. Pelik tuan-tuan. Yang Facebook kita pula. Daripada jumlah berpuluh-puluh ribu. Tinggal berapa ribu sekarang ni. Yang Facebook kita pula kena hentam. Kena ban. Kena benam pula. Ya, dulu kalau tuan-tuan ingat Facebook saya ni ratus ribu yang menonton kita, yang melihat kita, view, jumlah total view saja dekat 1 juta, beratus ribu. Sekarang total view berapa tuan? 3,000, 2,500. Ramai yang tak dapat noti, ramai yang tak boleh visit dan sebagainya. Yang Facebook macam kita pula kena. Facebook macam mempromosi murtad, tak kena. Jadi bila setengah orang dia tak kuat iman, dia baca, dia tengok orang-orang yang menghantar post dalam Facebook murtad macam itu. Lama-lama dia kata betul juga cakap orang ni. Betul juga cakap orang ni. Itu yang ada orang yang nak murtad. Dia tengok pula seronoknya hidup orang yang bukan Islam. Ya, boleh minum, boleh makan tu, makan ini, boleh pakai ni, pakai ni. Dia rasa dengan Islam dia terkongkong, maka dia ingin murtad. Kadang-kadang dia mari gangguan kepada kita ialah mengajak membunuh diri. Duit tak ada, nak makan tak boleh, nak buat COD permit tak ada, kena denda pula 1,000. Dah lah tak ada duit, pergi hantar kat orang COD. Kena tahan pula sebab tak ada permit, 1,000 kena bayar. Akhirnya dia kata, aku nak makan apa? Gaji aku pun 1,000, denda pun 1,000, aku nak makan apa? Itu terjun sungai, terjun jambatan. Jadi ini gangguan iblis. Sampai pada satu tahap dia akan datang dalam sembahyang. Dia bercakap dalam sembahyang, main dalam sembahyang. Ini gangguan-gangguan syaitan iblis. Jadi ada beberapa benda yang kita kena amalkan. Pertama, saya minta pada tuan-tuan, was-was atau gangguan ini ada disebut dalam satu hadis. Ya, elakkan daripada membuang air kecil di dalam tempat mandi. Bilik mandi adalah tempat untuk mandi. Nak buang air kecil dekat mangkuk, dekat tandas. Jangan buang atas lantai. Buang di mangkuk, dalam mangkuk. Sebab sekarang mangkuk dengan lantai kan dia sama satu bilik kan. Jadi mandi, tempat mandi, buang air, buang najis dalam mangkuk tandas, kemudian flush. Ya, flush dia. Baik, yang kedua, jangan layan perasaan ini. Fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Berlindunglah kita daripada Allah, daripada syaitan yang direjam. Maknanya banyakkan berzikir, banyakkan baca Quran, isikan kekosongan hati. Orang yang mempunyai bisikan untuk murtad, bunuh diri dan sebagainya, sebab ruang masa untuk dia lepak tu banyak. Ruang masa untuk dia berfikir banyak tu banyak. Jadi penuhkan masa tu dengan pengajian, dampingi ulama-ulama, tempat-tempat pengajian dan sebagainya. Yang ketiga, saya minta tolong hindari daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan hati. Ya, daripada makan minum yang tak terjaga, sumber yang tidak halal, yang tidak sahih halalnya, syubhah. Elakkan daripada menjamah makanan ini, memakai benda-benda ini. Benda-benda inilah kadang-kadang dia mempengaruhi hati kita untuk menerima lintasan hati, termasuklah tadi membunuh diri. Wallahu a'lam. Baik, seterusnya daripada Ika Syafika, macam mana nak istiqamah dengan hidayah yang telah diberikan? Ya, alhamdulillah tuan-tuan yang saya hormati, bukan senang orang nak dapat hidayah, tapi lagi senang meninggalkan hidayah.
Okey, innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak boleh memberi hidayah pada orang. Allah yang bagi hidayah pada kita. Kita hanya usaha untuk mengajak orang. Tetapi yang menentukan, yang membuka pintu hati, mudah-mudahan Allah buka pintu hati kita dengan sebab kita sendiri membuka pintu hati kita. Dengan kita sendiri yang berusaha untuk membuka pintu. Jadi kita kena buka pintu tu. Kalau kita tak buka pintu, macam mana hidayah nak masuk? Kita kena buka pintu. Nak buka pintu tu macam mana? Terpulanglah pada kita. Okay, nak pergi majlis ilmu ke, selalu menonton ceramah ke, selalu baca kitab ke, selalu baca buku ke, selalu baca Quran, selalu memerhati, selalu berfikir, selalu mendengar, selalu melihat. Orang macam ni insya-Allah dia akan dapat, hatinya akan terbuka untuk menerima hidayah. Soalan dia, setakat mana kita nak mengekalkan hidayah? Kena istiqamah, bersungguh-sungguh, teguh pendirian. Setengah orang dia tak istiqamah, dia peringkat awal saja dia nak pergi masjid. Masuk sebulan dah tak datang dah. Sebab itu saya suka nasihat pada tuan-tuan. Yang dikatakan istiqamah tadi ni tuan-tuan. Untuk supaya kita boleh istiqamah, biar kita buat perlahan-lahan. Tapi jumlahnya adalah berterusan. Jangan kita buat banyak sekali mengejut lepas tu tak buat dah. Pergi sembahyang, baca Quran, ikut kemampuan kita. Fattaqullah mastata'tu. Setengah orang dia terlalu sangat buat dengan begitu drastik, sebulan je dia tahan. Lepas tu dia penat, dia pancit. Jadi buat perlahan-lahan, sikit-sikit. Sehari 1000 kali zikir. Sehari mungkin setengah juzuk baca Quran. Kuliah maghrib ikut pengajian. Istiqamah lu. Semayang malam pukul 5 pagi. Buat perlahan-lahan. Mungkin seminggu 4 kali. Buat. InsyaAllah kita boleh istiqamah dengan amalan kita. Wallahu'alam. Daripada An-Nazri, saya asyik mimpi tentang jenazah, angkat jenazah. Dah ubah tempat tidur pun asyik mimpi. Ada tak petua macam mana nak buat? Kadang-kadang bila bangun daripada tidur, perasaan takut tu ganggu emosi. Mandi limau. Petang-petang sebelum maghrib mandi limau. Lumur satu badan, gosok satu badan. Kemudian baca Quran. Ya, sebelum tidur buat sembahyang witir, baca Quran. Bacalah Al-Mulk ke, baca surah Al-Mulk baru 2 muka setengah. Kan? Baca Al-Mulk, Allah pelihara kita insya-Allah. Daripada Ayu, boleh ke Ustaz bagi doa untuk melembutkan hati anak? Surah Asy-Syura ayat 19. Alam Nashrah pun boleh dibaca. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Surah Asy-Syura ayat 19. Baca 19 kali pada air, pada minuman, pada makanan, bagi dia makan. Yang kedua, alam nashrah laka sadrak. Ayat ni semua orang hafal ni. Baca doa ni, mudah-mudahan budak tu lapang hati. Bila nak dibaca, ambil tapak tangan ni, letak di dada dia. Ambil tapak tangan kita, letak di kepala dia. Alam nashrah laka sadrak, letak di dada dia. Mudah-mudahan hati dia, dada dia menjadi orang yang tenang, dilapangkan untuk menuntut ilmu, terang hati dia insya-Allah. Baik, daripada Azayu Azli, Datuk, ada salah seorang adik-beradik meninggal. Adik yang meninggal tu ada beli insurans. Adik tu tak kahwin lagi. Jadi macam mana pembahagian duit insurans adik tu? Haruskah dibahagikan kepada adik-beradik yang lain? Baik, duit yang dapat selepas kematian dia. Yang mana duit tu dapat selepas dia mati. Bukan dia usahakan waktu dia hidup. Duit yang dia usaha waktu dia hidup, mungkin dia dapat selepas dia mati, mungkin duit kemudian SP dia. Waktu dia hidup dia tak merasa lagi, waktu dia mati baru itu makna itu duit pusaka. Duit SP tu duit pusaka. Jangan berkata duit ni pula. Duit yang mendatang, yang tak tahu bila dia nak dapat, tak tahu berapa jumlah nak dapat. Seperti duit mayat, duit sedekah. Bila dia mati orang sedekah buruh dalam tabung kan, itu bukan duit pusaka. Begitulah juga dengan duit khairat kematian. Itu pun bukan duit pusaka. Jadi begitu jugalah kalau insurans pun, dia tabung insurans RM1 je, tapi dia nak dapat apa dia pun tak tahu. Jadi terpulanglah kepada penama dia untuk menguruskan harta tadi. Jadi sebaik-baiknya bincang ahli keluarga, ahli waris, kebetulan dia tak kahwin lagi, bincang mak ayah adik-beradik semua apa yang perlu dibuat dengan wang ni. Buatlah keputusan bersama insya-Allah.
Sanah Sulaiman, Ustaz, boleh ke sembahyang sunat ba'diyah tu kita buat selepas solat fardu lewat sikit? Yang lewat sikit tu apa maksud? Apa makna lewat sikit tu? Dia bagi tahu berapa minit, berapa jam. Jadi kalau boleh janganlah lewat sangat. Pukul sembahyang isyak pukul 9 habis, dia buat ba'diyah pukul 10. Ni kita nak kata ba'diyah pun jauh sangat dah tu. Kalau setakat 3-4 minit tak apa lagi ba'diyah. Jadi jangan lajak sangat sampai habis dia punya keberkatan, kefarduan dia itu, insya-Allah. Kefarduan pula, kebaikan dia itu. Daripada Suri, apakah hukum solat tahajud tanpa disudahi dengan solat witir, dan bagaimana nak elakkan sifat riak dan ujub, Ustaz? Ya. Baik, apa hukum solat tahajud tanpa disudahi dengan solat witir? Ya, penutup kepada solat sunat ialah witir. Jadi mungkin dia buat witir awal pukul 10 malam sebelum dia tidur. Nanti dia bangun pukul 5, dia buat tahajud. Dia tak perlu mengulangi witir dah. Jadi kalau dah buat witir sebelum dia tidur tu, dia dah buat witir, maka dia tidak perlu mengulangi witirnya. Jika dia tidur, dia bangun pukul 5, dia buat tahajud, dan dia sudahi sembahyang malam dia itu dengan tidak berwitir, tak apalah, sah juga, dapat pahala juga, tapi dia tak dapatlah pahala witir tadi. Yang kedua, bagaimana nak mengelakkan daripada ujub dan riak? Selalu ziarah orang mati. Ziarah orang mati. Tapi masalah kita sekarang ni, nak ziarah pun tak boleh. Bila nak hilang penyakit ujub riak? Yang kedua, ziarah kubur. Kamu jangan belagak lah, besok kamu ke dalam je. Kamu jangan sombong ujub lah, besok kamu duduk dalam tanah je. Lama-lama kita dah menghenakan diri kita. Maka taklah jadi ujub dan riak. Cuba tengok baby. Baby ketika dilahirkan, orang mandikan. Mayat bila dia mati, manusia bila mati jadi mayat pun dia dimandikan. Waktu lahir pun orang mandi, waktu mati pun orang mandi. Itu sombong ke siapa? Jangan sombong lah. Engkau lahir itu pun orang mandikan, kau mati nanti pun orang mandikan. Jangan belagak, jangan riak, jangan ujub. Itu cara bagaimana nak mengingatkan kita kepada sifat kita manusia adalah lemah. Tak perlu nak ujub, tak perlu nak riak. Ada permintaan kenapa tak buat channel di YouTube, Datuk? Macam mana? Dia minta, ada J Kamal, dia minta buat kat YouTube boleh tak selepas ni? Sebab kalau YouTube kami boleh tengok dekat TV, tengok ramai-ramai dengan ahli keluarga, tapi kalau FB dalam phone saja. Ya, insya-Allah benda tu boleh dilihat di dalam YouTube. Ya, tuan-tuan dah ada lah channel Ustaz Kazim, boleh tengok dalam channel Ustaz Kazim. Insya-Allah kita akan usahakan kalau FB kita masih lagi dibenam, masih lagi di-sekat, insya-Allah kita akan berpindah ke sana, insya-Allah. Baik, daripada Puan Jamilah Bacok, Ustaz tolong terangkan, ada isteri yang kontrol suami teruk benar. Kasih suami RM10 hari-hari, sampaikan suami nak jalan datang ofis, isteri minta duit. Kesian Ustaz, kad ATM isteri yang pegang. Kad ATM pun suami punya, isteri yang pegang. Malang lah nasib tu. Dapat nama Queen Control. Malang. Itulah jawapan dia. Okey, tunjukkan sebagai kita sebagai ketua keluarga. Kita sebagai ketua keluarga. Ketua, suami itu adalah ketua. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah. Lelaki itu menguasai orang perempuan. Dia kena tunjukkan kekredibilitian dia sebagai suami. Kalau dia dah dikontrol duit, dikontrol segala-galanya, macam mana dia nak menasihati isterinya? Macam mana dia nak tunjukkan dia tu bapa atau suami yang dihormati? Takkan ada isteri yang hormat suami lagi dah. Isteri jadi bangga pula, suami tu tunduk kepada dia. Dan suami yang sebegini tak akan cakap banyak. Diam dia. Di pejabat tak cakap banyak, di rumah tak cakap banyak, di masjid tak cakap banyak, sebab dia takut pada isteri. Jadi akak-akak tak hormat pada suami itu, akak berdosa. Apatah lagi menggunakan ilmu guna-guna untuk menundukkan suami, lagi berdosa. Kalau rasa nak masuk syurga, jadilah isteri yang soleh.
bukan isteri yang kerjanya kontrol suami dan bangga pula suami itu jadi bodoh dengan kontrol kita. Daripada Afiq Alwi, bagaimana nak elakkan perasaan cemas dan takut tanpa sebab yang melampau tu? Ya, orang macam ni dia ada penyakit. Saya takut orang macam ni dia akan jadi penyakit was-was. Dia jadi takut, dengar guru jadi takut, dengar orang menjerit jadi takut. Kalau orang macam ni tuan-tuan, kalau dia tengok orang masuk hantu, dengan dia masuk hantu sekali. Kalau orang lain menangis, dia pun menangis sekali. Jadi orang macam ni kena bercampur dengan masyarakat, kena turun di tengah masyarakat, hidupkan dalam masyarakat. Bila dia bercampur dengan orang, dia hidup dengan orang, dia berjemaah dengan orang ramai, insya-Allah hilang ketakutan ni. Wallahu a'lam. Boleh tak bahagian zakat kita serahkan kepada masjid, surau, madrasah dan sebagainya untuk pembinaan? Baik. Kita dah ada tempat zakat kita, pusat zakat kita. Itu yang boleh afdal untuk kita berurusan supaya mereka mengagihkan zakat tadi kepada pihak yang menerimanya. Yang kedua, jika kita lihat depan mata kita bahawa ada orang yang berhak menerima zakat, maka berikanlah zakat itu kepada mereka, tetapi mengikut peratusan yang betul. Katakan jumlah zakat kita ialah 10,000. Takkan kita nak bagi 10,000 semua pada dia. Kenalah bahagi 3 dan sebagainya, sekurang-kurangnya gitu. Makna pembahagian-pembahagian itu. Sebab itu ada setengah-setengah pusat zakat di negeri-negeri, kita bayar 10,000 kepada dia dan kita kata saya nak bayar sendiri. Jumlah sekian-sekian banyak ni depan mata saya ni ada tahfiz, ada ni bagi. Jadi pihak itu pula yang akan serah pada kita, api bagi sendiri. Pun ada dibuat oleh pejabat zakat. Ada macam itu. Jadi taklah menjadi satu kesalahan kalau kita nak terus bayar zakat selepas kita buat kiraan yang betul. Wallahu a'lam. Malam ni Ustaz macam sarjan dah. Hindi satu Ustaz. Oh, macam sarjan ya. Canda oh canda, canda oh canda, किसी ने चुराए तेरे मेरे निंदिया, जागे सारे रेना तेरे मेरे नैना, जागे सारे रेना तेरे मेरे नैना, तेरे और मेरी एक कहानी, हम दोनों की कदर किसी ने न जानी. Okey. Puas hati saja menyanyi lagu Hindustan. Wallahu a'lam. Kalau terlupa solat sunat, terlupa doa kunut, ingat setengah je Ustaz. Jadi perlu ke solat sujud sahwi? Ingat setengah je, tak habis baca. Tak habis baca. Ya, nak buat macam mana? Buat ikut kemampuan je lah. Tak habis baca kan. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Tak boleh nak ingat dah, sujud je lah. Jadi buatlah sujud sahwi lagi. Dah tak habis kan, buat macam mana? Mudah-mudahan Allah terima amalan kita sebab kita ada niat dan usaha nak baca tapi tak mampu. InsyaAllah jangan bila tak ingat, bila tak ingat pula, usahakan hafaz untuk bagi ingat. InsyaAllah. Daripada Munirah, cara yang terbaik untuk menegur ibu bapa yang buat salah. Macam mana? Anak tegur. Anak tegur ibu bapa Ya, yang buat salah. taklah salah seorang anak menegur mak bapak dia yang buat salah. Tapi bukan dengan jerit tengking, bukan dengan maki herdik. Ya, kita kasih pada mereka, kita tak benci. Kalau dia buat salah pun kita kasih pada mak bapak, kasih, tapi perbuatan dia tu kita tak suka. Jadi jangan kita tak suka pada dia, tak suka pada perbuatan dia tu. Dia mak kita, kita kena sayang. Dia bapak kita, kita kena sayang. Di antara bentuk sayang ialah tak nak masuk neraka. Tak nak perbuatan yang dibuat oleh mak bapak kita itu nanti akan diseksa dalam kubur. Itu tanda sayang. Bukan tanda sayang ni kita biar mak bapak nak buat dosa, lantaklah saya sayang. Itu bukan sayang, itu benci. Jadi itu sayang yang pertama. Kemudian bila kita nak tegur dia, kalau kita tak boleh nak tegur sebagai anak, kita rasa macam tak sanggup kita nak tegur mak bapak kita, gunakan orang lain, orang ketiga untuk tegur. Mungkin opah kita, mungkin pak saudara kita, mungkin maklum kita, gunakan mereka untuk menasihati mak bapak kita.
Dah orang lain tak daya sangat dah, kita sebagai anak tolong nasihat. Gitulah, mudah-mudahan mak apak kita tak ambil hati dengan kita, insya-Allah. Daripada Sakura, baru ni bekas suami saya sakit. Keluarga suruh anak-anak saya lupakan apa yang bapa dia pernah buat dekat anak. Dia pun haramkan anak saya datang rumah. Anak perempuan saya pun dihalau juga sampai sekarang. Tapi bila dia sakit, nak suruh balik macam mana PKP sekarang. Masa dulu apa yang dia buat kat kami dengan anak, asyik maki, hamun, sebut binatang itu ini dan sebagainya. Bila dah sakit baru ingat anak-anak. Ustaz, macam mana Ustaz? Ini bapak tak fikir panjang. Okey, bapak tak fikir panjang, marah pada anak kot suka dia. Bila sakit pandai pula telefon anak. Waktu sihat maki hamun, waktu dah melarat macam ni panggil anak. Bila anak tak datang kau cakap dahaka, padahal kau dahaka dulu. Sebelum anak dahaka, kau dahaka dulu. Ini sikap bapak macam ni masalah je. Kira bengis dia, kira banking dia. Dia ingat bengis-bengking dia sampai tua-tua kot. Kena stroke sekali, jatuh katil sekali, patah tulang punggung, cukup. Kena menyakit buasir pun cukup lah. Sebab tu kita janganlah sombong dengan anak-anak, jangan bengis dengan anak-anak, jangan belagak dengan anak-anak. Kita tak tahu kita nak jadi apa pada diri kita. Satu. Yang kedua, wahai anak-anak, bapak punya dosa itu dah lepas. Bapak mana dah dosa itu dah lepas lah. Dia dosa dengan kita, biar dia taubat dengan Tuhan. Tapi kita pula jangan buat dosa pada pak kita. Jadi bila dia dah tua, dia dah sakit, dia minta kita tunggu dia, tunggulah. Walaupun dia dulu jahat dengan kita, walaupun dulu dia zalim dengan kita, yang lepas adalah lepas. Jangan kita pula cari dosa dengan sebab kita biarkan dia pula. Dosa kita pula. Pejam mata, tutup cerita yang lama, buka mata yang baru. InsyaAllah supaya Allah naik darjat kita, Allah ampunkan kita dan Allah ampunkan dosa bapa kita, insyaAllah. Ustaz, boleh ke solat mendongak kepala ke atas? Pak saya apa nak dongak? Mayang ni tempat sujud lah. Okey, pak saya apa yang nak dongak tu? Pelik ya tuan-tuan ni. Mayang tengok tempat sujud. Sah semayang tu sah, tapi benda tu makruh tuan. Pejam mata pun makruh. Saja pejam mata dalam sembahyang buat itu tidur. Kan? Orang sembahyang tengok di atas ni dia bukan khusyuk, dia tengok kipas angin, tengok cicak. Dan dia rasa dia pelik pada orang lain. Sunat kepada kita ni melihat ke tempat sujud kita ketika kita sedang bersolat. Ya. Saya mimpi saya ceraikan isteri saya, Ustaz. Adakah jatuh talak? Mimpi kita tak lafazkan, tak jatuh. Apakah erti kalau kita mimpi mendukung bayi? Dukung baby tak apa. Yang tak mau menyusukan baby, yang tu kita tak mau. Baik, kemudian adakah doa-doa daripada Al-Quran untuk menghindari sihir pemisah? Ya, insya-Allah tuan-tuan. Sihir kan, insya-Allah banyakkan zikir. Banyakkan berhati-hati dengan makan minum. Mimpi, selalu kena tengok mimpi. Ada sebab kadang-kadang sihir ni dia datang hantaran tu melalui mimpi. Melalui mimpi-mimpi kita. Jadi macam tadi kan, mimpi menyusu budak tu, itu tak mau. Mimpi lembaga hitam, mai kacau kita, itu bentuk-bentuk macam mana gangguan tu sampai. Jadi kena berhati-hati tentang situ. Okey. Boleh ke kita percaya dengan kata-kata jin yang masuk dalam badan seseorang tu? Jangan percaya, menipu. Percaya cakap jin buat apa? Setengah orang berubat-berubat orang tu masuk hantu. Orang masuk hantu tu pula cakap itu, cakap ini. Kita percaya cakap dia. Buat apa percaya cakap dia? Kelentong. Orang tu tuduh ni, jin tu tuduh sana, orang masuk hantu tuduh Ustaz Ahmad yang sihirkan dia, Ustaz Kazim sihirkan dia. Percaya cakap dia? Jangan percaya. Ada yang kata aku ni tok nenek kau bela, aku ni saka tok nenek kau. Aku datang pada kau, kau kena bela pula. Tok nenek kau dah berjanji dengan aku untuk bela aku, bagi makan minum aku.
Kita pun percaya tok nenek belah hantu. Tak ke bodoh nama tu. Saya takkan tanya orang masuk hantu. Berapa ramai orang yang masuk hantu depan saya. Saya tak pernah tanya dia, dari mana awak datang? Cakap, dari mana awak datang? Tak pernah saya tanya. Buat apa tanya dia? Nipu. Cakap, siapa tuan kau? Buat dia bagi tahu Alex Syukri. Ustaz Alex Syukri, kawan. Tuan dia takkan nanya Ustaz Alex Syukri tu. Ustaz Alex Syukri tu kerja kameraman Ustaz Kazim je. Tanya pula, sebab apa kau datang? Sebab apa kau kacau dia? Percaya pula tu. Aduh. Tak payahlah. Bila dia sakit, tugas kita ialah ubatkan dia. Bukan kita tanya pada orang masuk hantu tu, kamu datang dari mana, siapa tuan kamu, nama kamu apa, umur kamu berapa tahun. Sampai ada yang berbangga pula boleh Islamkan jin masuk hantu. Tuan-tuan, tak payahlah. Dia paling banyak menipu dia, tuan-tuan. Tak payah. Tugas kita ialah mengubat, ubatkan dia. Bukan kita percaya dengan apa yang dia cakap. Wallahu a'lam. Kemudian Datuk, saya tak boleh nak puasa sebabkan kencing manis kena insulin, doktor tak bagi puasa. Jadi perlu ke bayar fidyah juga? Baik, kalau atas sebab kesihatan, yang mana kalau dia berpuasa akan merosakkan badan dia. Okey, akan merosakkan badan dia, buah pinggang dia ke, dia pingsan ke dan sebagainya. Yang kedua, doktor yang mengesahkan bahawa dia tidak boleh berpuasa adalah doktor Muslim yang adil, bukan doktor kafir. Dan doktor Muslim tu adil pula, bukan yang fasik. Bukan saya doktor tak boleh puasa, kau pun tak boleh puasa juga. Itu kalau nak dapat pengesahan daripada pihak kesihatan, nak menentukan bahawa boleh puasa ataupun tak boleh puasa. Jangan main redah tak boleh puasa, tuan-tuan. Okey, boleh puasa, kita kata tak boleh puasa, maka kita dah meninggalkan puasa dengan sengaja. Tetapi memang kita disahkan tidak boleh berpuasa. Okey, Allah sebutkan dalam Quran kan, wa in kuntum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maknanya ada orang sakit yang memang tak boleh puasa, sebab Allah sebut dalam Quran. Dan jika kamu tu sakit atau kamu berada dalam musafir, maka hendaklah kamu menggantikan puasanya ataupun membayar fidyah. Mungkin dia sihat nanti, dia qada puasa dia. Kalau memang dia memang tak boleh dah, tak boleh puasa langsung dah, memang disahkan tidak sihat dah, memang dah teruk dah, stroke tak tahu dah, koma, lumpuh dah, maka kita bayar fidyah lah. Bayar fidyah mengikut hari yang dia tinggalkan puasa dia. Baik, kemudian apakah maksud dengan hadis tuba liman beruntunglah orang-orang yang asing? Beruntunglah orang yang asing di akhir zaman. Gharibal Islam kan, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam ni bermula dalam keadaan asing. Di Mekah bila Rasulullah menyampaikan Islam, orang memulau Rasulullah, asing Rasulullah, terasing Rasulullah, jadi dagang Rasulullah, dipulau, dihina, dikutuk, diseksa, didera. Itu yang peringkat awal Islam kena, masyarakat Islam kena di Mekah, peringkat awal. Kemudian kata Rasulullah, di akhir zaman orang Islam akan kena macam itu, dipulau, diasing, ditangkap, dibunuh, diblok. Maka kata Rasulullah, beruntunglah siapa-siapa yang diblok, diasing, dipulau, ditangkap, dibunuh, dikutuk, dimaki. Itulah orang yang perjuangan dia betul. Itulah orang yang perjuangan dia betul. Jadi tuan-tuan, beruntunglah sesiapa yang mendapat macam itu, sebab Allah sayang pada dia. Orang ni perjuangan dia betul. Carilah orang yang terpulau, terasing, dikutuk, dihina, dicaci, dimaki ni. Wallahu a'lam. Ustaz, suami saya tak nak ada zuriat demi menjaga mak ayahnya dulu, dan selepas mak ayah dia tak ada baru dia okey. Saya dekat 5 tahun dah kahwin. Apa patut saya buat
Saya pernah tanya ustaz sebelum ni, ustaz suruh jadi suami tu jadi orang yang hebat, tapi suami tetap sama juga ustaz. Dan dia kata kalau tak tahan sila minta fasah. Apa saya perlu buat? Takkan kita nak minta fasah dengan sebab suami tak ada anak? Biar betul kau. Nafkah cukup, makan minum cukup, amal ibadat tak dilarang, dan dia pun tak suruh kita buat maksiat. Dia ada dengan kita, dia duduk dengan kita, bukan dia lari ke apa ke. Macam mana nak minta pasah? Cuba beritahu. Sebab suami tak nak anak kau nak minta pasah? Betul kau ni. Nanti kau tidurlah dengan dia, cari jalan macam mana nak buat. Nak dapat anak, tidur. Pandai-pandailah usahakan. Dan yang kedua, yang suami tu pun yang tak ada anak, pasal apa? Bukan kau nak bela anak tu. Mengandung isteri, menyusu isteri, beranak pun isteri. Apa masalah? Kau belalah mak kau, isteri mengandung. Bukan yang kau mengandung dan kau nak bela mak kau pula. Tak pernah saya dengar lelaki mengandung. Tak tahu kalau Ustaz Ahmad mengandung, saya tak tahu saya. Mengandung tak beranak-beranak. Yang mengandung tak beranak-beranak ada. Kan? Jadi apa masalahnya pun? Yang banyak dukung anak, isteri. Yang banyak duk riba anak, isteri. Yang banyak buat kereta, suami, isteri riba anak. Jadi dapatkanlah anak. Dan dalam masa yang sama, berkhidmatlah kepada mak bapak kita. Wallahualam. Kenapa sejak umur 50, angka 50 ni ustaz, saya kerap terlupa rakaat dalam solat? Hafsah Hasan. Tak khusyuk lah tu. Bukan nyanyuk. Kalau nyanyuk tak main Facebook. Kalau nyanyuk dia lupa nak buka, tu maknanya tak khusyuk. Perbaiki. Ada orang tanya tadi Ustaz Ahmad, macam mana nak dapatkan Kazim Koko ni. Nak dapatkan Kazim Koko ataupun Ud, saya malam-malam, pagi-pagi, inilah harapan saya tuan-tuan. Nak tidur malam pun Ud, pagi pun Ud. Alhamdulillah, bacaan kencing manis saya cantik 5.5 tuan-tuan. Sebelum makan, lepas makan 7.5, 7.8. Jadi insya-Allah tuan-tuan boleh dapatkan produk-produk Ustaz Kazim ni dari, sila layari FB Sinar Al-Barakah. Buka FB Sinar Al-Barakah. Tuan-tuan boleh dapatkan daripada situ. Jadi mungkin untuk soalan terakhir Ustaz Ahmad. Soalan yang terakhir, apakah hukumnya letak tangkal dalam rumah? Tak letak lah. Tak betul tangkal tu. Kadang dia tinggal jin di situ. Kadang dia bubuh penunggu itu pula. Buat baca Quran. Baca Quran, semayang. InsyaAllah rumah kita baik. Sejuk je. Tambah kalau ada aircon, lagi sejuk. Nah, tak payah tangkal-tangkal. Syirik, khurafat. Baik, banyak Ustaz Ahmad soalan yang kita tak jawab. Sangat banyak. Sangat banyak. Jadi kita akan jawab lagi pada malam besok. InsyaAllah. Apa pun malam besok kita akan buat baca Yasin. Maghrib. Selepas maghrib kita baca Yasin. Tuan-tuan boleh join ramai-ramai dengan kami di Pusat Pendidikan Al-Barakah. Dan jam 9 malam kita akan buat Q&A lagi. InsyaAllah sekadar itu saja pertemuan kita pada malam ini. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.